كما استطعت وعظك من شر ما صنع ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita semuanya insya-Allah duduk di dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita semuanya insya-Allah untuk terus berada di dalam suasana yang mana kalau kita lihat untuk membawa diri kepada mujahadah taat ini adalah satu perkara yang sukar dan susah. Kenapa? Ianya mesti berhadapan dengan mujahadah nafs panggil. Jadi mujahadah untuk lawan hawa nafsu yang mana perkara yang nafsu tak suka. Nafsu tak suka, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan ilmu. Bila kata nafsu tak suka, cabaran dia tinggi. Jadi syukur kepada Allah SWT, Allah pilih kita, Allah berikan kita kekuatan, ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita berikan masa kita, untuk kita berikan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, nikmat kehidupan, untuk kita bagi balik dengan ketaatan, yakni tuntutan yang paling utama, yakni talabal ilm, untuk ilmu. Untuk ilmu ni tuntutan yang paling utama. Kita tak boleh meletakkan diri kita tahu semua benda kerana kita bermula tak tahu. Itu satu. Keduanya, bila kita letakkan diri kita ini hamba Allah, mengenal kita akan sifat Allah yang maha mengetahui. Sudah pasti sifat kita yang tak tahu ni, bermula tak tahu ni, tidak akan boleh memisahkan diri kepada yang maha mengetahui melalui jalan majlis ilmu. Sebab tu kita kena berikan kesungguhan di dalam ilmu ini, berikan perhatian. Dan wallahi jemaah sekalian, barang siapa yang berikan kesungguhan, perhatian, masa, tenaga, seluruhnya diberikan tumpuan kepada ilmu, maka ilmu akan menjaga dia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harta ni kita jaga. Ramai manusia memberi masa untuk harta, tapi kita kena jaga dia. Tapi ilmu menjaga kita.
Ilmu menjaga kita. Sebanyak mana perhatian yang kita berikan kepada ilmu, terutamanya ilmu yang menjadi asas kepada agama usuluddin, yakni iman, asas pada agama, iman, tauhid. Sudah pasti ilmu ini mesti diberikan perhatian dan mesti diulang berkali-kali kerana kesan dia, faktor kepada kejatuhan tu boleh kata 100% terletak pada iman. Boleh kata kalau bagi persentis 100% markah. Maka failure dia besar. Sebab tu kita tak boleh ambil ilmu ni dengan mudah, kerana ia memberi kesan yang besar dalam hidup kita. Contohlah, kalau kita belajar kan, kita bekerja. Kita ada ilmu kan, kita bekerja. Mesti ada ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan kita tu yang mesti diberikan tumpuan. Dan kalau kita tak beri perhatian pada ilmu tu, setiap bulan kena buang kerja. Kita kalau pergi pada ilmu yang beri kesan kepada kita, sebagai contoh sambung satu perkara, belajar ke, nak pergi sambung mengaji ke, untuk pekerjaan tersebut. Mesti ada bidang dia kan, kod bidang. Yang mana membolehkan kita, melayakkan kita untuk bekerja dalam bidang itu. Kalau kita tak berikan tumpuan perhatian kepada bidang itu, kita tak akan dapat pekerjaan itu lah. Dia tengok feel. Satu keduanya, bila kata dalam bidang pula kita dah masuk, tapi kita tak bagi perhatian, tak bagi sepenuh tumpuan, kita anggap benda tu biasa. Maka majikan pun ataupun dalam department tu akan perhatilah kita. Tengok, dia ni macam tak serius ni. Bila tak ada kesungguhan, kita berikan pada satu perkara itu, maka tiadalah kita kedudukan tu. Itu secara asas kalau kita faham. Adapun dengan pengajian usuluddin, asas pada agama, kita bukan untuk kerja. Bukan untuk dapat gaji. Tapi ingat, kita kena dapatkan perhatian Allah SWT yang menentukan keberkatan gaji. Yang menentukan keberkatan kehidupan. Hilang keberkatan, hilang pendapatan kita. Ramai orang ini sibuk menambah pendapatan, tapi tidak sibuk menambah keberkatan. Dia tak tahu matematik ni. Kita pun faham dah dalam teori kalau tengok konsep matematik. Kita ingat matematik asas biasa ya. Modern matematik kan. Rupanya ada ADMAT. ADMAT pula ada belajar pula A kuasa B, B, C. Macam-macam lah ABC pula. Kita ingat ABC ni dalam huruf abjad dia. Kita ingat 1+1 2. Kita sangka. Tapi di sisi Allah bukan begitu. Di sisi Allah 1+1 bukan 2. Boleh jadi 1+1 10. Dan memang di sisi Allah satu kebaikan 10. Bayangkan, kita dah sibuk tumpu bagi cari duit. Dan kita sangka duit itu boleh mencukupkan. Tidak. Duit hanya keperluan untuk mencapai apa saja hajat yang diperlukan oleh duit. Perlukan suatu hajat kan. Tapi nak mencukupkan, itu bukan duit, itu rezeki. Dalam bab rezeki berkaitan tentang iman, kepercayaan. Jadi kalau kita beri tumpuan kepada akidah usuluddin, kita bagi kefahaman walaupun susah ya'mat, memang susah. Jadi lagi susah lagi kena bagi perhatian. Setakat hari inilah, kalau yang mana bagi perhatian sungguh-sungguh bagi masa ni, memang takkan mengecewakan. Allah ni Maha Pemurah. Allah nak tengok kita how serious we are. Itu saja. Contoh kita nak beli barang kita ni bukan jenis banyak duit. Kan? Jadi bila ada showroom ataupun show unit kan rumah tu ataupun kereta ke apa ke tak kisahlah. Setiap kali ada dia datang, dia tengok. Dia tunjukkan kesungguhan. Dia tengok, dia datang. Kan dia bagi perhatian, dia tanya minat. Rupanya dia bertanya dengan owner. Awak minat dengan design kita ni? Oh, saya minat betul lah tuan. Oh, betul minat ni. Tapi saya tak mampu nak beli, saya mampu tengok je. Macam mana design saja? Okey tak? Okey? Nak tak saya cerita pasal design kereta saya ni? Nak dengar. Jadi yang si owner, dia tak tahu ni owner dia kereta. Pun dia ceritalah. Yang kawan ni bagi perhatian. Dia design, dia ikut, dia apa orang cerita. Kan? Lepas tu dia tanya, awak betul minat ni? Betul minat. Lepas dia cerita pula, lepas tu kawan tu puji pula. Baguslah kereta ni.
Oh sedap awan ini, kalau saya dapat ni, oh bagusnya. Awak nak ke? Ya saya nak. Saya tengok memandangkan setiap kali saya cerita pasal kereta saya ni, awak ada je. Setiap kali, awak tahu saya siapa? Saya tukang buat kereta ni. Jadi, kereta ni saya bagi kat awak. Kenapa? Sebab kesungguhan awak datang. Nah, macam itulah syurga. Macam itulah. Kita takkan layak ke syurga, mas sekalian. Kalau tidak dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tertegak dengan kesungguhan. Kalau nak dibandingkan dengan nilai amal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bila birabah, nilai amal kan, waktu tu kan 13 tahun kan tak ada amal lagi, sempat beramal kira 10 tahun lah, contohlah mula GZ kan, tapi nilai keyakinan mereka sebagai contoh Saudara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tak terbanding. Para ulama meletakkan bukan dibandingkan dengan perbuatan amal, tapi banding keyakinan tu seluruh umat Islam separuh pun terlepas. Sebab tu gelaran As-Siddiq. Nak dapat kerana kita beramal tunggang-tungging tak percaya lagi. Kerana tunggang-tungging kita beramal. Tunggang-tungging bahasa mudah nak faham lah. Solat. Tunggang-tungging. Yakin Allah bagi rezeki? Tahu lah kata. Tengok macam ada tak ada je kan. Gauk kan. Menung kadang tu. Sebab itu perhatian yang perlu diberikan kepada akidah ni satu benda yang dalam pengamatan, dan kita pun faham dah kedudukan ilmu pada akidah, terutama tauhid tu bukan alang kepalang lagi dah. Cuma kita nak bagi faham supaya akal kita ni boleh terima sejauh mana kepentingan dia. Jadi tugas kita kena zahirkan contoh. Dan tugas saya zahirkan contoh. Dan saya di sini sementara tengah ingat ni, alhamdulillah Allah takdirkan saya. Ini sebagai bukti bahawa ilmu akidah ni penting. Saya berjaya memijak ilmu yang mana semua orang nak belajar, iaitu sains. Budak sekolah agama sains sambung architecture, dapat degree in architecture. Second class degree walaupun first class degree. Sikit lagi memang payahlah first SEM 1 26 kredit hour dah. Memang hardcore, saya tak diploma so degree dia. Biasa budak ambil sains, dia tak ada patah belakang lah. Maksudnya macam tak ada pandang lain lah. Sains ni memang ada highest lah. Kan, hardcore course. Arkitek, accountant, lawyer, doktor. Masuklah engineer sikit dalam tu. Kita bagi kredit lah ke engineer kita ni. Contoh kan. Tak dapat sains baru cari lain. Betul tak? Ini sisi realiti lah. Sisi realiti. Bijak dia maksudnya, Allah takdirkan perjalanan saya. Rupanya, bila kita sambung degree in architecture, the toughest course in the world, carilah Oxford University, 2020 di Islam. Allah takdirkan master in Usuluddin. Bayangkan, Usuluddin duduk mana? Degree in architecture, master in Usuluddin. Orang cakap, asal ada hybrid ni. Bukan hybrid, Allah nak bagi tu dunia bawah. Susah lah. Minggu lepas saya jumpa dengan Dr. Faizal Khair, ajar karya perbandingan agama. Dia kata setakat yang tukar kos lah, MOOCs kan. 3 orang, termasuk orang ustaz lah. Yang seorang tu politician, dia kata. Seorang lagi doktor, pure doktor, yang ustaz arkitek. Tukar kos. Tapi dalam tukar kos tu kita adalah foundation dia. Tapi nak ceritanya Allah takdirkan. Kenapa tak buat part 1, part 2? Tapi Allah nak tunjukkan kesungguhan. Dan saya sambung belajar bukan nak kerja pun. Nak belajar. Sehingga Allah jumpakan guru pakar ni, yang kita belajar kitab ni. Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, guru pakar dalam akidah. Kita bersyukur dapat belajar tentang sejarah dan kupasan pendekatan akidah ni. Setakat ni lah. Kita terus syarah kepada kitab. Pengajian mana-mana lah, carilah. Jarang berbicara soal sejarah.
Dan ia perlukan kepada kemahiran yang mendalam. Bila sebut sejarah ni, kita akan menguasai banyak perkara. Dan kajiannya bukan sedikit, mendalam. Dan rupanya bila saya belajar sains, bila masuk dalam usuluddin, lebih susah daripada sains. Sebab sains, kita boleh assumption, kita boleh predict. Kita boleh menjangkakan. Hipotesis. Kalau tak betul, tak apa. Kemudian kita boleh bayang-bayangkan. Tapi tidak. Dalam akidah tidak boleh dibayang-bayangkan. Dia mesti realistik. Walaupun dia tidak nampak pada zahir. Dia kena pastikan kewujudan dia. Ini susah. Memang susah lah. Kalau kita cakap tu seni bina. Art and science. Dia kena gabung. Sama dengan kalau lihat kepada akidah. Itu satu seni, benda halus. Apa tu dia panggil gaib? Halus. Pengajian yang halus. Dalam halus itu dia mesti diterjemahkan dengan nyata. Form. Nak pastikan form tu, mesti kefahaman dia yang halus tadi, yang kepercayaan benar, tepat dan jelas. Macam teori kita buat construction, tertegaknya binaan bangunan ni mesti bermula dengan formula aggregate campuran yang betul. Kalau campuran tu tak betul, tak firm lah batu ni. Itu syariat dia. Jadi, bila kita goyang, ragu-ragu, maksudnya ada satu perkara yang belum kita kuasai. Dalam sudut pandang keyakinan kita. Menyebabkan terjemahan hidup kita tidak jelas. Buktinya nanti, apa maksud tidak jelas? Apabila kesan kepada kepercayaan. Yang kita belajar ni nampak macam tak ada kena-mengena dengan kepercayaan hidup. Kita belajar tentang sifat Allah, kita belajar tentang sejarah dia. Rupanya, nak pakai akidah ni nanti, kita belajar tentang sifat Allah contohnya, yang maha ada, kita nanti masuk. Rupanya, bukan sekadar hafal yang maha ada. Saat lagi, Allah uji apa yang ada kat luar sana tu. Siapa yang ada? Wa naqasi minal amwali wal anfusi was samarat. Aku uji kekurangan harta. Ada dalam Quran. Ada. Duit ni kadang-kadang ada, tak ada. Tak kejap naik, kejap turun ni. Kita kena memikirkan, membincangkan keadaan ekonomi kita, duit kita yang kejap ada, kejap tak ada. Lupa kita bahawa memang ianya dalam aturan, dalam perancangan Allah. Menyatakan keadaan dunia ni, terutamanya duit, spesifik. Wa naqasil minal amwal. Berkurangannya harta. Memang dunia ini dia akan diuji dengan ada dan tiada. Ada dan tiada. Kejap jadi, kejap tak jadi. Kejap sihat, kejap sakit. Kenapa? Kerana padanya akan zahir keyakinan kita di mana. Itu kena mengaji, kena bagi tumpuan. Kalau sekadar ya-ya gitu je, memang tak lekat. Memang nanti kena ujian hidup nanti. Ujian hidup nanti, hati tu rasa macam tak lekat. Lekat maksudnya dia tak kejap. Tak syadid mungkin. Ada je debab ni. Apa benda tak kena ni. Bila ada pasangan lagi pening nanti. Sebab bila ada pasangan, dia lying atas kita. Dia rely atas kita. Dia akan depend pada kita. Kita sebagai ketua dia akan tanya pendapat kita. Masa depan kita macam mana bang? Dia tarik nafas tu. Amin. Abang dah tahu ni. Anak pula tanya. Masa depan kita. Kalau tanya, masa depan saya macam mana? Dia akan pergi pada perkara-perkara yang menjangkaui akal fikiran yang dalam konteks nyata ni. Sebab tu akidah datangnya akidah ni akan membantu kita menangani perkara-perkara yang gaib itu. Dan wallahi kehidupan kita ni boleh dikatakan 100% gaib. 100% gaib. Yang kita nampak sekadar kita 360 kita, betul tak? Belakang kita, luar kita, besok jadi apa? Musuh kita. Saya tahu. Bila tak tahu, jangan buat-buat tahu. Jangan buat-buat tahu jadi masalah tu. Buat-buat tahu yang jadi haru biru sekejap lagi. Buat-buat tahu macam mana? Sibuk manjak. Kulu, apa hal? Nak menentukan masa depan. Tahu apa jadi? Tahu. Macam mana nak tentukan benda yang tak tahu?
Habis tak payah buat apa-apa. Siapa kata tak payah buat apa-apa? Kita kena tahu kedudukan kita. Kemudian barulah berbuat apa-apa yang sepatut mengikut pada aturannya. Setelah kita punya keyakinan. Sebab bila kita tak tahu depan apa jadi, macam contoh kita ni kita kena banyak tamsil. Akan ada hukum akal nanti, kita belajar nanti. Akidah ni kena banyak hujah agar akal kita jelas. Contoh, kita nak berenang di dalam lautan. Kita tak tahu kedalaman laut tu berapa dalam. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh berenang? Kerana kita ada keyakinan untuk berenang. Itulah. Bina keyakinan itu dengan ilmu, dan dia boleh berenang walaupun dia tak tahu laut tu berapa dalam. Walaupun dia tak tahu betapa tepian laut sampai ke mana ending dia kan. Dia mesti kena ada keyakinan dulu. Kurang-kurang keyakinan berenang, dia tak tahu, dia tak jejak tanah ni. Terapung. Terapung ni. Di mana pendirian kita? Macam itulah hidup kita. Ibarat kita berenang di lautan, terapung. Kita tak tahu masa depan kita. Terapung ni, kita terapung. Tetapi kita ada panduan. Keyakinan tu lah. Berenang kita tadi tu. Nak ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ke. Kita ada panduan. Yang mana panduan ini mestilah selari dan jelas dengan keyakinan yang kita kena perhalusi. Terutama di dalam akidah. Dia asas yang penting. Sebab dia melibatkan keyakinan. Keyakinan tu sebab tu balik pada tadi, dia melibatkan kesan 100% jemaah sekalian. 100%. Memberikan kepada corak hidup seseorang itu. Kalau betul tata cara hidup dia dengan keyakinan yang benar, maka akan sejahteralah hatinya. Itu kata qalbun salim. Itu yang dikatakan Islam. Dia menyerah diri kepada Allah sepenuhnya, maka sejahteralah dirinya. Baik. Maka di sini ada panduan untuk kita membina keyakinan melalui tauhid dalam kitab induk yang utama dan membincangkan kaedah perbicaraan tentang Allah, iaitu Barahin. Dan kita masih membincangkan faktor-faktor kemunculan penulisan Barahin. Dan kita pada pemikiran falsafah asing, dan kalau kita lihat faktor perbincangan ini, kemunculan Barahin itu terbagi pada dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Dan faktor luaran pula terbagi kepada dua bahagian yang kita sedang bincangkan, pemikiran dan kepercayaan agama asing dan pemikiran falsafah asing. Kita buat sambil kita buat ulang kaji, ulang bagi kita faham. Kalau faktor dalaman, kita akan lihat pada dua perkara, iaitu ini antara faktor lah. Sebenarnya banyak lagi tuan guru kita boleh senaraikan. Ini antara faktor dalam pengamatan beliau lah. Ini fahaman ajaran Islam itu sendiri dan siasah atau politik. Itu dalaman. Faktor dalaman yang menyebabkan tercetusnya kaedah perbahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih dalam kitab Al-Barahin. Dan faktor luaran, yang ini terbagi pada dua, yakni faktor pemikiran dan kepercayaan agama asing dan pemikiran falsafah asing. Baik. Pemikiran falsafah asing ni panjang perbahasannya. Kalau kita lihat, menurut Majid Fakhri di dalam sejarah falsafah Islam, pengajian falsafah dan teologi Yunani muncul di Mesir, Syria dan Iraq. Di Mesir, Iskandariyah adalah pusat pengajian yang penting pada abad ke-7 Masihi. Abad ke-7 Masihi. Di Syria dan Iraq sudah dipelajari sejak abad ke-4 Masihi. Bertempat di kota Antioch, Haran, Edessa dan Kinesrin. Juga meluas ke kawasan Syria Utara di kota Nisibis dan Ras Aina. Di dataran tinggi Iraq. Antara pusat pengajian ini ada yang masih berkembang subur ketika kota Baghdad didirikan pada 762 Masri oleh Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur.
136 hingga 158 Hijrah, 754 hingga 775 Masihi. Seperti pusat pengajian Jundis Syapur berdekatan dengan Baghdad. Jadi kalau kita lihat falsafah sejarah Islam ni, sejarah falsafah Islam, pengajian falsafah teologi Yunani muncul di Mesir, maksudnya. Dan perkembangan ilmu terutama dalam Khalifah Abbasiyah yang membuka pintu yang luas dalam mengkaji ilmu, menyebabkan akan adanya percambahan dalam pemikiran. Kalau dilihat pada wilayah-wilayah tersebut begitu lama dipengaruhi oleh tamadun Greek, Romawi yang sudah ditawan oleh tentera Islam seperti wilayah Syria, maka hubungan antara kaum muslimin dengan orang asing menjadi semakin rapat. Hubungan menjadi lebih akrab apabila Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ke Syam pada 41 Hijrah, yakni 661 Masihi. Dan ini membincangkan jemaah sekalian bagaimana aliran keyakinan, aliran yang memberi kesan kepada pendekatan akidah dengan berkembangnya Islam mula menguasai kota-kota besar, menguasai tamadun-tamadun yang dulunya sebagai Greek, Romawi ini, maka di situ akan nampak pertembungan, akan nampak kesan dia. Menurut Imam Abu Zahra dalam tarikh Madahib al-Islamiyah, pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, falsafah Yunani dan India mula menyerap masuk ke dalam fikiran orang-orang Arab. Beberapa bahagian daripada falsafah Yunani berkenakan kepada kaum muslimin melalui Parsi, kerana peradaban Parsi masih tetap dipengaruhi falsafah Yunani. Ketika Islam sampai di sana, begitu juga berlaku di Syria kerana orang Syria juga mewarisi falsafah Yunani dan menjadikan falsafah tersebut sebagai kesempurnaan bagi agama mereka. Di samping itu, falsafah Yunani masuk melalui orang Yunani sendiri kerana sebahagian kaum muslimin berasal dari Mawali, yakni orang bukan Arab memeluk Islam, menyambut baik orang-orang Yunani. Pada zaman pemerintahan Abbasiyah sudah berlaku pembangunan dan pengembangan dalam pelbagai cabang ilmu. Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah yang kedua Hijrah mendorong kebebasan berfikir dalam kalangan masyarakat. Begitu juga Baginda juga adalah penguasa Muslim pertama yang menggalakkan pembacaan buku-buku asing dalam pelbagai bidang dan cabang ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek praktis seperti perubatan, kimia dan fizik. Kalau tengok pada perkembangan percambahan ilmu ni, bermula pada, kalau secara official tu, pemerintahan Abbasiyah, terutama pada Abu Ja'far Mansur ni, mula umat Islam diberikan ruang untuk menerobos atau mengkaji, menggali ilmu-ilmu alat ni, sebagai contoh perubatan, kimia dan fizik. Kita mungkin dapat menerima keterangan tradisional yang dapat dipercayai bahawa naskah-naskah ilmiah dan perubatan adalah karya-karya yang awal diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam perkembangan ilmu ni, umat Islam ni memang Allah berikan kelebihan untuk mendahului. Nanti kalau ada masa kan, saya akan cuba selarikan dengan bagaimana kalau kita lihat perkembangan Barat, Orientalis, Barat, Kristian, selepas revolusi Perancis, kita akan nampak, bagi contoh guru saya Dr. Zul Fahmi, beliau dalam Orientalis, kajian Orientalis, belum takkan abad perkembangan ilmu ni memang dikuasai awal oleh orang Islam. Cuma kita je nampak Barat kan. Sebab bila masuk American Century sekarang, sebagai contoh Barat, sejak revolusi Perancis semua, mereka baru dah start. Sebelum tu mereka baru dalam Dark Ages, zaman kegelapan. Islam dah bermula dah era ni, sebagai contoh Abbasiyah, kedua Hijrah, dia dah start dah. Dan di sini bila berkembang ni ilmu-ilmu ni, bila masuk dalam corak berfikir, maka sedikit sebanyak mempengaruhi cara dan kepercayaan seseorang itu. Sebab tu dalam perang salib, kalau kita lihat, kalau
ikutkan 8 kali tu. Kalau ikut sejarah dia lah, kata guru saya Dr. Faizal Khair, dia kata 8 kali peperangan tu. Yang ke berapa saya tak pasti, cuma pendekatan mereka akhirnya berjaya menakluki Islam tu adalah dengan perang saraf. Perang saraf. Jadi memasukkan aliran pemikiran. Aliran pemikiran ni kita kena berhati-hati. Sebab tu termasuk juga dalam faktor kemunculan Ummul Barahin ni, faktor pemikiran asing. Kat situ nanti akan ada pemikiran yang bercampur aduk nanti. Sebab itu antara tujuan utama Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih menyusun Ummul Barahin ni adalah untuk memisahkan balik pemikiran yang bercampur falsafah dan akidah. Baik. Apabila sarjana-sarjana bukan Muslim menyerang ajaran era Islam dengan senjata falsafah, tentu saja memerlukan satu tingkat pengalaman yang tinggi dalam mempertahankannya. Khalifah Al-Ma'mun terpaksa melawan dengan senjata yang sama baginda mendirikan Bait Al-Hikmah atau Balai Kebijaksanaan, lembaga dan perpustakaan rasional bagi kegiatan penterjemahan dan penelitian di kota Baghdad pada tahun 218 Hijrah, 830 Masih. Beliau juga memberikan dorongan kepada orang Islam untuk mempelajari falsafah Yunani. Di samping itu, beliau meminta para cendekiawan melaksanakan proses pengumpulan dan penterjemahan karya-karya asing dalam bahasa Syria, Greek, Sanskrit dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab hingga abad ke-3 Hijrah, 10 Masih. Menurut Ibrahim Abu Bakar dalam Ilmu Kalam, Pausis Berfis, antara penterjemah dan penyusun yang terkenal adalah Hunain Ibn Ishaq Al-Ibadi, 192 hingga 258 Hijrah, 809 hingga 873 Masih, dan anaknya Ishaq bin Hunain Al-Ibadi, 215 298 Hijrah, 830 hingga 910 Masih. Mereka menghimpunkan segala terjemahan termasuk buku karya Hippocrates, Plato, Aristotle, Dioscorides, sebut pun susah dia pun. Allah sangkut. Ini falsafah Yunani dia baca kumpulkan. Penyusun yang disusun balik sebab apa? Ini pun bagus kalau kita faham bagaimana telitinya umat Islam. Tengok. Kalau kita nak, isunya apa tadi? Sarjana-sarjana Muslim menyerang, sarjana bukan Muslim menyerang ajaran-ajaran Islam dengan senjata falsafah. Di sini dia masukkan balik bagaimana mengkaji balik falsafah mereka, disusun. Kemudian ketika itu zamannya kena sebab zaman pembangunan ilmu dan persuratan Arab. Di situlah banyaknya terjemahan-terjemahan falsafah dan teologi dalam Islam berhubungan erat dengan muncul dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8. Jadi di sini nampak era tu, era serangan daripada sarjana bukan Islam, terutama daripada falsafah Yunani ni, menyerang. Nanti kita akan tengok bagaimana serangan-serangan tu nanti, kerana kita tengok flow dia dulu. Kita boleh perincikan. Di sini kan kita dah ada kata kunci, mas sekalian, yang mana ada kesempatan, Allah bagi ruang, boleh rujuk balik kisah-kisah ni sebagai contoh ni, dalam bagaimana taib tentang falsafah Yunani, bagaimana serangan kepada sarjana Islam, Khalifah Ma'mun. Di sini kita akan nampak dialog-dialog nanti. Dalam ini karya perbandingan yang kita boleh nampak nanti bagaimana terjemahan tentang akidah dan akhlak sudah berubah mengikut persekitaran Islam sedikit demi sedikit, tetapi dengan alasan berterusan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan, maka keadaannya mendedahkan kepada pembacaan, kajian, perbincangan, perbahasan yang rumit dan perbalahan dalam kalangan Muslim. Pengaruh falsafah yang kuat terhadap pemahaman Islam datang segera selepas diperkenalkan dan disebarkan naskah-naskah falsafah pada abad ke-9. Jadi kalau kita lihat pengaruh falsafah yang kuat terhadap pemikiran Islam muncul pada abad kerajaan Abbasiyah ni lah.
Maka di sinilah memberi kesan kepada perkembangan perbahasan yang kalau kita di bawah tadi mula berlakunya semakin rumit lah. Bila ada percampuran perbahasan falsafah ni semakin rumit. Dan sebab itu kalau kita baca jemaah sekalian, kalau lihat ini semuanya gerakan, kalau tengok kepada sarjana bukan Islam, contoh falsafah, disebut falsafah Yunani ni, gerakan akal. Sebab tu akan ada golongan yang mana terpengaruh dengan teori dipanggil kalau dalam bahasanya adalah pergerakan yang moden sekarang dipanggil liberal tu, teori liberalisme, neo-liberalisme, neo-Mu'tazilah sebenarnya. Dia semua bermula dengan berawalan dengan bagaimana pemikiran ni diserang, ditekan ataupun dihujani dengan persoalan-persoalan tentang akidah. Jadi kalau tidak ada kaedah pendekatan akal, di sini kan akal tu kembali untuk mematahkan serangan pihak-pihak lawan ini. Sebab itu dia juga memberi kesan kepada perbahasan. Seperti di bawah tu tengok, dia menjadi perbahasannya rumit dan perbalahan dalam kalangan Muslim. Nanti kita akan tunjuk contoh-contoh. Contoh-contoh bagaimana. Sebagai contoh dalam perbahasan ulama Mu'tazilah ni, proses akulturasi dan asimilisasi sudah mempengaruhi para ulama Mu'tazilah. Seperti Muammar bin Abbad. Ini penyerapan, proses penyerapan bahasa ni dalam penyepaduan para ulama Mu'tazilah seperti Muammar bin Abbad, Abu Al-Huzail Al-Alaf, Ibrahim bin Nazam dan Jahiz. Ini ulama-ulama Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah ni? Mu'tazilah ni depa ni dan satu kenyataan depa akan menolak sifat Allah. Nanti antara perbahasan dia ada kaitan misalnya kalau kita kaji tentang karya-karya perbandingan agama. Di situ nampak. Antaranya depa akan dihujani dengan soalan-soalan tentang sifat Allah. Jadi Mu'tazilah ni pendekatan dia menolak Allah tu tak ada sifat. Dia tak boleh nak explain. Jadi dia tolak sifat. Itu kaedahnya lah. Depa ni. Pada saat ini berlaku persamaan dengan golongan Mu'tazilah berdasarkan perkara yang dinamakan ilmu al-kalam, ilmu kalam yang membuka luas pintu perselisihan kerana pandangan dan kaedah yang berbeza. Makin maju kebudayaan dan peradaban manusia, makin terbuka lebar celah-celah perbezaan pendapat sehingga pada gilirannya melahirkan berbagai aliran filsafat, sosiologi dan ekonomi. Imam Muhammad Abu Zahrah Tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah. Mu'tazilah mengemuka kaedah yang murni sebagai landasan dalam menetapkan pemahaman akidah mereka. Jika kelihatan wujud perselisihan antara fahaman yang ditekan oleh mereka dan nas Al-Quran yang dibaca oleh mereka, maka nas tersebut akan ditakwil sehingga tidak bertentangan dengan fahaman mereka, sekaligus tidak bertentangan juga dengan maknanya. Sesungguhnya ilmu kalam Islam sudah terpengaruh dengan pendekatan akal serta aliran kreatif dan rekaan yang dicetuskan oleh gelombang Yunani. Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Islam wal Aqal. Ini datang daripada bahasa ilmu kalam ni. Dan Mu'tazilah, dia ada pendekatan yang akan mentakwilkan mengikut pahaman dia. Pahaman yang murni bagi dia. Apa takwil ni, dia akan membawa kepada perbahasan yang mana contoh sehingga tidak bertentangan dengan pahaman mereka. Kalau kita nampak dia dalam perbahasan ayat-ayat mutasyabihat. Nampak nanti. Cuma di sini kenapa Mu'tazilah dibahaskan? Kerana waktu inilah Mu'tazilah kuat. Dan pemerintahan Abbasiyah nanti, Muawiyah. Jadi konsep pemikiran mereka ni adalah menekankan kepada perbahasan yang dia guna akal juga sebenarnya Mu'tazilah ni. Tapi akalnya macam mana? Ikut kepada pemahaman yang mana dia akan letakkan kalau benda tu tak mencangkaui kefahaman dia. Contoh sifat-sifat Allah kan. Dia tak boleh nak explain. Lalu dia tolak sifat tu. Sebab tu Mu'tazilah ni ada key point dia adalah mereka menolak sifat Allah dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Baik.
Ilmu kalam yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah juga menyumbang kepada kemunculan ramai tokoh ulama Islam yang menentang mereka. Mereka adalah ulama fiqh dan ulama hadis yang mengutamakan wahyu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Walau bagaimanapun tentangan tidak berkesan kerana Khalifah Al-Ma'mun sudah menjadikan aliran ini sebagai pegangan rasmi negara dan berterusan sehingga zaman Mu'tasim Al-Watiq. Ini aliran yang mana ditentang. Mu'tazilah ni memang kalau antara karya-karya besar kitab Tauhid, antara tujuan adalah untuk menentang Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah yang mana mereka ni juga terkesan dengan perkembangan, pengaruh, pendekatan, akal dan falsafah. Bila tak boleh jawab tu, mereka akan skip. Baik. Maka pada ketika itu muncul dua asas yang berbeza dari segi akidah. Pada ketika ini maknanya waktu pemerintahan zaman Khalifah Al-Ma'mun ni, dan dia menjadi pegangan rasmi. Dan pada ketika itu muncul dua asas yang berbeza dari segi akidah. Yang pertama ialah kemanusiaan, iaitu akal, dan yang kedua ialah ketuhanan, iaitu wahyu. Selain itu terdapat sekelompok sarjana Ikhwan As-Safa, saudara kesucian di Basrah, Iraq pada 373 Hijrah, 983 Masihi yang datang dengan misi perdamaian. Mereka ingin menghentikan pertikaian antara golongan-golongan Islam serta mencurahkan tenaga bagi mendamaikan akal dan wahyu. Di sini kita baru sedar, kita belajar akidah kan. Kalau kita tidak faham bagaimana perjalanan perkembangan dia, kita akan melihat konflik-konflik yang berlaku. Contoh sekarang ni, dia akan terbawa-bawa. Kita takkan nampak kat mana cetusan itu berlaku. Kalau kita lihat di sini, falsafah pemikiran ni akan membawa kepada perbincangan akidah isu akal. Pemikiran masuk. Lebih kepada tadilah persoalan tentang hukum sifat-sifat Allah nanti. Akan ada satu gerakan yang akan menyangkal semua ini dengan sudut kedua, iaitu wahyu, Al-Quran. Maka pertemuan kedua-dua ini berlakulah konflik. Akan ada gerakan. Di sini katanya pertemuan ni akan datangnya keadaan yang satu kumpulan, sebagai contoh Mu'tazilah ni, dia pun sebenarnya guna akal dia. Tapi mereka ni membawa pada Al-Quran, tapi akal sesuai dengan dia. Dan gerakan ni kuat. Tokoh-tokoh Islam, ulama Islam sebagai contoh kita bincangkan tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, menentang pergerakan ini yang mana berasaskan kepada wahyu. Taib. Maka datanglah pergerakan ini, Ikhwan As-Safa ni, cuba untuk mendamaikan akal dan wahyu. Nak gabungkan. Menerusi penelitian Rasail, Ikhwan As-Safa, Fuad Maksum berkeyakinan bahawa kelompok tersebut daripada individu kumpulan dalam masyarakat memiliki pelbagai latar belakang. Walaupun begitu, Majid Fakhri, pensyarah bidang falsafah di Lebanon. Majid Fakhri ni pensyarah bidang falsafah di Lebanon, UK dan Amerika Syarikat, mendakwa bahawa mereka terdiri pada golongan yang belum dikenali oleh para pengkaji sehingga hari ini seperti Sulaiman Al-Busti, Abi Al-Hasan Az-Zanjani, Abu Ahmad Nahrajuri, Al-Aufi dan Zaid bin Rifa'i. Pada awal kurun keempat Hijrah, muncul pula Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Beliau mempergunakan jalan tengah. Di sinilah peranan dalam kemelut yang berlaku tu. Pertembungan akal dan wahyu. Pertembungan ni. Ni konflik ni di kalangan orang Islam, ni golongan-golongan Islam. Pertikaian antara golongan Islam. Kenapa ada pertikaian ni? Kerana sudah adanya percampuran falsafah, pengaruh falsafah tadi. Menyebabkan ada pendekatan guna akal. Maka kurun keempat Hijrah, muncul pula Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau memperkenalkan jalan tengah, yakni antara keyakinan kaum salaf dengan keyakinan orang yang menentang mereka. Beliau disokong oleh jemaah ulama terkemuka.
Antaranya termasuklah Qadi Abu Bakar Muhammad bin Al-Tayyib Al-Baqilani, 403 Hijrah, 1012 Masih. Imam Isfaraini, 418 Hijrah, 1027 Masih. Imam Haramain dan lain-lain. Pendirian beliau ini dinamakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dari mana terbitnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Maka bermula dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nampak? Pendirian beliau ini dinamakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya lenyaplah di hadapan ulama-ulama termuka tadi dua unsur kekuatan yang besar. Pertama, kekuatan pihak yang berpegang teguh kepada kelahiran ayat dan hadis. Manakala kedua, kekuatan dari pihak yang gemar akan dugaan fikiran saja. Demikianlah aliran Mu'tazilah yang dipengaruhi oleh falsafah Yunani. Mu'tazilah ni dipengaruhi oleh falsafah Yunani sehingga lebih dikenali sebagai rasionalis dalam Islam. Bukan setakat melibatkan aliran Mu'tazilah, tetapi penentangan daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah juga turut melibatkan lingkungan kumpulan silogisma dan kajian rasional murni. Kesemua ini mendorong penyerapan ilmu-ilmu rasional yang diterjemahkan pada masa itu. Jadi pada kurun keempat ini, sebab tu kalau lihat besarnya peranan Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian baru Maturidiyah. Dia era yang dekat, era yang sama. Apa isu dia adalah pertemuan dua tadi. Salaf yang mengekalkan pada konteks itu asal Quran dan hadis, dan golongan yang menentang mereka, yang menentang salaf, yang ini nak gunakan akal, yakni dengan rasionalis tadi. Maka melihat kedua-duanya ada kesepakatan yang mana di sinilah hikmah besarnya kelahiran ataupun munculnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjaya mendamaikan wasata, jalan tengah, untuk menggabungkan kedua-duanya. Maka lenyaplah unsur kekuatan yang besar tadi itu, yakni yang cenderung kepada akal saja, cenderung kepada wahyu saja, nas saja. Tidak mahu meletakkan akal dalam konteks menterjemahkan apa maksud. Maka di sinilah kalau ikut kepada perbahasan Al-Imam Sanusi ini adalah aliran yang bercambah pada Asy'ariyah. Imam Hasan Al-Asy'ari inilah perkembangan ni. Dan dia kalau ikutkan kepada perbahasan ini, dia perkembangan yang kukuh lah. Sebab daripada kurun keempat, kaedah ini dibawa sampai ke kurun ke-9, maka terbinanya buku ataupun kitab Ummul Barah ini. Baik. Dengan kemasukan pelbagai aliran filsafat ke dalam Islam, terjadilah pelbagai pengkajian secara filsafat yang berkaitan dengan akidah, sehingga sebagai ulama membicarakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran, iaitu apakah sifat-sifat itu bukan zat Allah ataukah zat dan sifat Allah adalah satu dan tidak boleh dibezakan. Apakah al-kalam adalah sifat Allah ataupun bukan, dan apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan. Demikian semakin lama semakin luas persoalan yang diperdebatkan Imam Muhammad Abu Zahra Tahrir Al-Madahib Al-Islamiyah. Ini isu yang diperselisihkan dan mula timbul pada zaman ini. Yang antara sifat-sifat zat Allah yang terdapat dalam Quran, apakah sifat itu bukan zat, ataukah zat dan sifat itu bersatu atau tidak. Maka semakin lama semakin meluas persoalan ini diperdebatkan. Dan pada ketika itu juga ilmu-ilmu yang bersumberkan asing berperanan dalam pembentukan ilmu-ilmu Islam yang diakibatkan oleh kesan pengaruh Helenisme ke dalam bahasa Arab. Maka abad ketiga Hijrah dan keempat muncul zaman emas kebudayaan Islam, iaitu persuratan dan sains berkembang dalam semua bidang ilmu pengetahuan di semua tempat. Perkembangan ilmu aqaid pada zaman ini berlaku dengan begitu pesat. Kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam pelbagai bidang dan bahasa, kerana ilmu ini diwajibkan pada zaman permulaan Islam lagi. Kemudian ia dipelajari dan dikaji oleh umat Islam dari masa ke semasa. Bahkan ia dianggap sebagai satu cabang ilmu yang terpenting untuk dipelajari secara khusus oleh umat Islam. Jadi perkembangan ilmu kaedah ni berkembang. Kalau kita lihat sejarah ni, perjalanan akidah ni, termasuk dengan ilmu-ilmu yang berkembang ni,
Maka dia memberi kesan macam tadi lah. Memberi kesan perbahasan kita teras kepada kehidupan adalah kepercayaan akidah. Dan bila kata berkembangnya ilmu-ilmu yang membincangkan pelbagai ilmu ini, kesannya kepada pengetahuan, sebagai contoh berkembang ilmu sains, ilmu pengetahuan, dia sikit banyak memberi kesan kepada percambahan keyakinan, pengaruh tu akan kena. Baik, mengikut catatan Ibn Khaldun 732 hingga 808 Hijrah, atau nama penuhnya Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun, ternyata bahawa ulama-ulama Islam yang terkemudian lebih banyak terpengaruh dengan ilmu falsafah asing. Mereka menghimpunkan beberapa jenis ilmu akal yang berbeza menjadi satu ilmu, sehingga berlakunya percampuran dalam penulisan ilmu akidah ketuhanan Islam dengan ilmu falsafah yang sukar dibezakan antara satu sama lain. Ini Ibn Khaldun dalam penelitian Ibn Khaldun. Antara penulisan-penulisan yang dimasukkan adalah asas Al-Taqdis fi Ilm Al-Kalam karya Al-Fakhr Ad-Din Ar-Razi, seorang ulama kelahiran Tabrustan, Azerbaijan, Tawali Al-Anwar, karya Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Baidawi Al-Shirazi, seorang ulama kelahiran Baida, Shiraz, Iran, dan Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam karya Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar bin Fadl, atau lebih dikenali dengan Al-Qadi Al-Din Al-Iji, seorang ulama kelahiran Shiraz. Ini antara kitab yang mana di dalamnya perbincangan apa tadi? Menghimpunkan beberapa jenis ilmu akal yang berbeza menjadi satu ilmu, sehingga berlaku percampuran dalam penulisan ilmu akidah ketuhanan Islam dengan ilmu falsafah yang sukar dibezakan. Antara penulisan yang bercampur itu. Itulah ni. Dan ini sekarang kalau lihat, kalau jemaah sekalian perhatikan, ada di FB lah, medsos, ada yang membincangkan perbahasan tentang Imam Ar-Razi ni, Fakhr Ar-Razi. Aliran ilmu kalam. Dia golongan Salafiyah yang digelar sebagai Tuan Guru Dr. Ni Awang Syukri tidak panggil mereka Wahabi, panggil Salafiyah. Merujuk kepada yang kita dah tak masuk lagi kan, reaksi Salafiyah ni. Tuan Guru ada bagi tahu siapa Salafiyah itu. Mereka menentang ilmu kalam ni. Penentangan pada ilmu kalam, iaitu mereka cuba membawa pada pendekatan, cuba nak memisahkan balik pendekatan sebagai contoh pembawaan sifat perbahasan salaf dulu, nas dia, Quran, hadis. Sehingga kan mengatakan pembawaan ilmu kalam ni ilmunya menyimpang. Ilmu kalam. Walhal ianya ada kaitannya dalam perbahasan. Sebab tu kita kena tahu sejarah ni. Kalau tidak nanti bila ada isu-isu nanti mereka akan pengaruhi. Memang ada percampuran macam contoh ni. Percampuran antara falsafah dan akidah. Di sinilah yang mana kesamaran. Kalau tengok percampuran yang berlaku pada ketika itu sudah menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah seorang Islam dan orang-orang awam. Seterus menjadi kekeliruan dalam soal akidah ketuhanan Islam. Urusan-urusan perkara gaib seperti hal akhirat dan lain-lain seterus dipelajari secara taklid ikut-ikutan tanpa menggunakan akal fikiran sendiri. Disebabkan itu terhentilah kemudian ilmu pengetahuan dan terzai kejalan serta kebatilan pada zaman Al-Imam Sanusi. Jadi menjadi tanggungjawab dalam Barahin ini menjadi pemisah balik nanti antara falsafah dan akidah. Kalau kita lihat di sini mas sekalian. Baik. Kalau kita lihat di sini, Imam Sanusi nama penuhnya Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, turut menggambarkan keadaan pada zamannya. Yang melimpah padanya zaman Imam As-Sanusi lautan kejahilan dan tersebar padanya kebatilan. Al-Imam Sanusi Syarah Al-Barahin. Baik, zaman Al-Imam Sanusi ni kurun ke-9. Kurun ke-9 kitab Barahin ni diterbitkan. Yang ni Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Kalau kita tengok di biografi beliau ni, lahir 832 Hijrah tak silap saya. Jadi kurun ke-9.
Zaman itu Imam Sanusi sendiri mengatakan bahawa zaman yang lautan kejahilan tersebarnya, kebatilan bercampur. Zaman tu. Kenapa? Kerana tadi pengaruh-pengaruh falsafah masuk, kemudian bercampurnya perbahasan akidah dan falsafah. Gerakan yang mana berlakunya ada satu gerakan yang cenderung kepada salah satu. Jadi semua ini menyebabkan berlakunya kesamaran. Keadaan yang bercampur baur di situ. Maka menjadi tanggungjawab Imam Sanusi, yang seorang ulama yang berakidah Asy'ari dan fiqh al-Maliki. Al-Asy'ari dan fiqh al-Maliki juga pembangun Islam di utara Afrika pada abad ke-9 Hijrah. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang Islam, beliau bertindak mengasingkan perbahasan yang berkaitan dengan akidah, di samping mengemukakan pandangan yang jelas tanpa fakta-fakta yang beraneka falsafah. Hasil tindakan Imam Sanusi ini, maka lahir sebuah penulisan yang dinamakan sebagai Al-Barahin, ibu segala tanda. Jadi kita ni, pecahan kitab Barahin ni kita akan baca banyak. Syarah Barahin ni banyak. Tapi kita kaji tentang sejarah lahirnya Barahin. Kalau kita baca balik, pelan-pelan balik, kan, selalu kena buat ulang kaji balik. Tengok, baca dan buat rujukan. Buka, tengok. Dalami lagi perbahasan. Yang tak sempat kita bincangkan di sinilah. Sebab ini melibatkan sejarah ni. Kita kena susun, kita perhati, tengok. Sebab apa? Di sinilah kita akan nampak kewujudan itu ada sebab besar. Sebab dia tak boleh, sebab akan ada pendekatan macam ni, Mas Kalian, hati-hati. Dia ada pendekatan yang mana saya suka bawa kepada persoalan begini. Meletakkan perbahasan sifat 20 ni perbahasan yang rekaan, buang masa kaji. Ini saya terus pada isu lah. Akan ada timbul zaman sekarang ni, kita akan perhatikan. Walhal Al-Imam Sanusi rahmatullahi alaih berhadapan dengan isu yang mana pada ketika ini tak ada lagi kitab. Kalau kita baca, tak ada lagi kitab yang cuba untuk memberikan pencerahan, penerangan yang jelas tentang permasalahan akidah waktu itu. Jadi kita kena bagi kredit, kita kena bagi satu penghargaan. Dan kita alhamdulillah, aliran Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari ni, Asy'ariyah ni, dalam Maturidiyah ni, dia memberikan satu impak kesan yang besar kepada nak menyelamatkan soal akidah. Sebab tu bila tengok sekarang ni, kita mungkin alhamdulillah lah tak termasuk dalam perbahasan golongan-golongan yang cuba mempertikaikan Imam Al-Asy'ari ni. Ada golongan ni, golongan-golongan yang tidak mengambil pendekatan sifat 20 lah. Senang cerita begitulah. Nak tahu siapa golongan mereka yang tak mengambil pendekatan sifat 20. Yang mentamik pendekatan sifat 20, dia akan tolak semua lah. Mana start daripada kurung ketiga tu, kurung keempat Imam Abu Hasan Asy'ari tu, sampai habis sempurna, dia tolak semua. Walhal ketika itulah Imam Abu Hasan Asy'ari muncul, lahir untuk membentras isu besar. Sebab tu bila ketika saya bincang dengan Tuan Guru sendiri, Tuan Guru Dr. Niam Syukri kata apa, aliran ataupun kaedah yang dibawakan oleh Imam Sanusi yang beralirankan kepada Asy'ariyah, itu satu aliran yang kukuh, firm. Prosesnya panjang. Baru bermula pada abad keempat lagi. Abad keempat. Kalau kita kaji nanti, ada satu pendekatan aliran yang mereka cuba ketengahkan, Ibn Taymiyah, nama Ibn Taymiyah ni, yang mana pergi pada aliran Tauhid 3. Nanti kita akan jumpa nanti. Saya akan bagi contoh. Belakang nanti ada perbincangan dia. Dia ada dua dah. Kalau kita simpulkan perbahasan nanti, aliran yang berlaku pada mutakhir ini. Dua nanti akan timbul. Kalau kita nampak. Pertama, golongan yang menolak sifat 20 ni. Yang mana mereka akan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tetapi kaedah Tauhid 3. Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat. Pernah dengar ni?
Walhal kaedah ni tidak dibangunkan secara konkret. Konkret ni maksudnya abad ke-4 tu tak ada lagi perbincangan ni. Tak ada pun. Ni kajian Dr. Neo Syuki kata, tak ada. Dia start bila? Start perbincangan pada Ibn Taymiyah. Start tu baru keluar perbahasan ni. Yang cuba untuk membawa kepada perbahasan yang nak menolak lah falsafah ni. Cerita je. Nak menolak akal lah. Tapi akhirnya akal juga pakai. Dia gunakan kaedahnya. Ini kita kena nampak. Baik. Jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Khair. Jadi, kita berhenti dulu setakat ni. Pada usaha 52 ni. Kita nampak lah daripada tadi, sebab kemunculan. Ini kena pegang ni. Nanti ada lagi faktor perbahasan nanti. Belakang tu ada lagi. Cuma kat sini, jawapan. Kenapa Al-Barahin ini Allah takdirkan ada. Dia menjawab pada permasalahan yang besar sebenarnya. Dia ni mengasingkan perbahasan berkaitan dengan akidah. Dan Imam Sanusi sendiri yang menjelaskan zaman beliau berlakunya kejahilan dan tersebarnya kebatilan. Jadi kita ni bawa ni sekarang ni jemaah yang Allah, kitab di depan kita ni adalah menggabungkan permasalahan dan isu akidah. Isu ni maksudnya apa-apa perjalanan isu akidah dalam ni sejarah dan dimaktubkan di dalam perbahasan kita ini. Imam mana yang muncul abad ini, siapa imam itu, kitab apa, nampak? Nah, di sini kita akan nampak imam-imam yang berperanan besar, kita akan nampak. Termasuklah nanti kalau dalam konteks as-salafiyah ni, salafiyah ni golongan Wahabi lah, dia pun nak, kita salafiyah mungkin kita tak dapat tangkap. Salafiyah ni merujuk pada golongan yang nak berpegang kepada salaf. 300-500 hijrah. Sebab salafiyah merujuk pada sekarang lah. Nak membawa kepada perbahasan pergerakan aliran mereka, dan mereka menggunakan Al-Imam At-Tahawi. Nanti kita akan sebut At-Tahawi, Tahawiyah. Mereka memang pegang pada Tahawi lah. Walhal Imam Tahawi, At-Tahawi ni, nanti kita akan jumpa dalam perbahasan ni, pun juga sebenarnya menyokong pada perbahasan akal ni. Kita akan nampaklah kemeluk ni. Ini kalau kita susun baik-baik nanti, batu benda ni, kita ada satu perlukan kesungguhan insyaAllah. Kita akan nampak isu-isu yang timbul mutaakhir ini ataupun yang ditimbulkanlah kerana kegagalan memahami fakta ataupun perjalanan sejarah. Kegagalan. Dan kegagalan memahami perbahasan yang ada. Tengok ni. Kurun ke-9 Hijrah ni, imam mana yang muncul waktu ini? Kalau mereka nak bawa imam mereka kan? Nak selesaikan masalah akidah ni bukan masalah kecil. Contoh kurun ke-4 tadi. Ini semua kehendak Allah Ta'ala. Allah mendatangkan ayat. Mujaddid. Pembaharu. Ini kata pembaharu-pembaharu ni. Mujaddid, mujtahid. Yang berperanan untuk menyelesaikan masalah akidah. Yang dah bercampur ni. Sekiranya wujud perbahasan, katalah. Golongan yang meletakkan Tauhid 3 sebagai contoh, pendekatan salaf, pendekatan mesti akan dibincangkan pada perbahasan ini. Faham? Jelas. Tapi ketika ini kita membincangkan, sebab ini semua yang berkaitan tentang akidah ni, disusun sejarahnya, perjalanan. Ini sebab tu perbahasannya berat, sebab kita kaji semua. Dan dengan nama-namanya tadi, dengan tarikh-tarikhnya, alhamdulillah lah tak ada exam. Kalau ada exam, berpinau nak menjawab. Saya kena jawab Mas Dan. Jawab exam. Kita balik perjalanan tu. Itu pun kita bab tarikh, bab sejarah ni memang kita kena perhati balik. Kita kan apa semua. Tapi kita, at least kita tahu pergerakan itu. Supaya kita tak mentaklid buta.
dan ia melibatkan kepada pegangan. Salah faham, salah pegangan kita. Wallahu alam. Baik, saya kira cukup setakat tu. Kita berhentikan usaha 52 ni, edisi kedua. Edisi pertama soal apa? 47. Baik. 49. Okey, baik. 49. 47. Tak. Wallahu alam, mohon maaf pada saya ada kekurangan, terkasar-kasar tertukar bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada sidang akan datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu